Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya, Muhammad Amin Syazwan Mat Arif, penolong pengurus bahagian pembangunan kecemerlangan organisasi dari Malaysia Productivity Corporation MPC dalam program MPC Productivity Talk siri ke-13. Kami bersama anda setiap Jumaat jam 3 petang di MPC FB Live. Jangan ke mana-mana. Seiring dengan penjelasan ini, saya bawakan anda topik pada hari ini iaitu amalan pengurusan produktiviti yang cemerlang di organisasi. Kita akan sama-sama mendengar pandangan dari tetamu jemputan kita pada hari ini, Cik Wan Suraya binti Sahab Balidin dari Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA iaitu seorang Assistant Senior Administrative Officer, dan Tuan Syed Muhammad Al-Hafiz Shah Syed Muhammad Azam Shah, penolong pengurus Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Terima kasih Cik Wan Suraya dan Tuan Syed kerana sudi bersama dengan kami di dalam rancangan MPC Productivity Talk. Bercakap mengenai amalan pengurusan produktiviti yang cemerlang di MBSA, bolehkah Cik Wan Suraya kongsikan sedikit bersama kita pada petang ini mengenai amalan pengurusan produktiviti di MBSA? Terima kasih Tuan Moderator. Penonton yang saya hormati sekalian, sedikit maklumat mengenai amalan pengurusan produktiviti yang menjadi amalan di MBSA. Bagi membentuk budaya kerja yang berkualiti dalam organisasi, beberapa ciri harus diberi perhatian. Orientasi warga kerja haruslah bergerak di atas landasan yang betul. Sebagai prasyarat bagi menjayakan sebuah budaya kerja yang cemerlang, iaitu mesti ada komitmen, mempunyai kesedaran kualiti, bersedia menerima perubahan dan tiada batas untuk cemerlang. Dan selain daripada itu, kita juga komitmen daripada segenap lapisan warga kerja bagi meningkatkan cemerlangan adalah sangat-sangat dituntut. Okey, kerja yang hendak dilaksanakan juga perlu dilakukan dengan sepenuh hati atas kehendak organisasi, dan kita ketepikan segala kepentingan lain, khususnya kepentingan peribadi. Okay. Sesebuah organisasi juga wajib mewujudkan mindset yang berorientasikan kecemerlangan supaya warga kerja lebih komited kepada matlamat utama jabatan. Sentiasa menggalakkan warga kerja menghayati serta mempraktikkan amalan-amalan pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi. Okay. Seterusnya, yang saya dapat rasakan adalah pelanggan. Pelanggan adalah merupakan sebab utama pelaksanaan ihsan dalam organisasi kerana kebiasaannya mereka lah yang akan membuat aduan terhadap mutu perkhidmatan yang diberi kepada sesebuah organisasi. Ini juga akan memudahkan organisasi membuat penambahbaikan dalam perkhidmatan. Ihsan sangat penting juga memenuhi kehendak pelanggan kerana ia akan membawa satu gambaran yang baik terhadap organisasi yang sentiasa mahukan penambahbaikan mutu perkhidmatan mereka sebagaimana yang terkandung dalam piagam pelanggan kami sendirilah. Okey. So untuk itu juga saya ingin umumkan bahawa MBSA adalah menjadi pihak berkuasa tempatan yang pertama yang telah membentangkan Shah Alam Voluntary Local Review ataupun VLR 2021, iaitu mekanisme pelaporan membolehkan MBSA bersama pemegang taruh memberikan komitmen dalam memastikan Shah Alam menjadi bandaraya mampan melalui agenda 2030. Selain daripada itu, Shah Alam juga memberi fokus kepada 5 prinsip utama, iaitu yang pertama adalah pembangunan masyarakat yang berilmu dan meningkatkan keupayaan bagi tampungan masyarakat. Seterusnya, prinsip kedua Shah Alam adalah melihat kepada pengekalan kemampanan alam melalui pemeliharaan dan perlindungan kepada ekosistem alam. Dan prinsip ketiga adalah penglibatan komuniti dalam membentuk masyarakat yang berdaya saing, berdikari dan mampan. Seterusnya, prinsip keempat adalah keamanaan melalui pembangunan dan kesejahteraan ke arah bandar inklusif, selamat, berdaya, tahan dan mampan. Dan yang terakhir adalah perkongsian pintar, iaitu merealisasikan transformasi. Bolehkah Tuan Syed jelaskan apa itu Productivity Champion dan apakah objektifnya? Terima kasih Encik Amin.
Produktiviti Champion adalah pengiktirafan yang diberikan kepada individu yang aktif dalam memacu agenda peningkatan produktiviti di peringkat organisasi, industri dan negara. Peranan yang dimainkan oleh MPC dalam inisiatif peningkatan produktiviti sentiasa berkembang dan mengikut mandat yang diberikan oleh kerajaan dan keperluan semasa industri. Productivity Champion diwujudkan adalah bagi meningkatkan lagi prestasi ekonomi negara dengan pelbagai inisiatif peningkatan produktiviti melalui kecekapan sektor kerajaan dan sektor swasta dalam mendepani cabaran produktiviti. Objektif bagi Productivity Champion adalah mengiktiraf ramai individu sebagai ejen produktiviti bagi meningkatkan prestasi organisasi dan daya saing negara. Cik Wan Suraya sebagai seorang penyelaras dalam menerajui organisasi berkaitan dengan produktiviti, bolehkah Cik Wan Suraya kongsikan bersama penonton rancangan kita pada petang ini apakah mindset dan juga leadership skill yang perlu ada bagi seseorang bagi memastikan amalan produktiviti dapat dilaksanakan dengan cara yang berterusan dan cemerlang? Terima kasih Tuan Moderator atas soalan tersebut. Mindset atau leadership skills yang perlu ada pada seseorang bagi memastikan amalan pengurusan produktiviti dapat dilaksanakan dengan cara berterusan dan cemerlang adalah setiap organisasi pastinya berkait rapat dengan pengurusan syarikat. Menyentuh tentang pengurusan organisasi, banyak perkara yang perlu dititik beratkan seperti misi, visi, strategi, plan pemasaran, produk, khidmat pelanggan sehinggalah kepada pengurusan pekerja. Macam kami di Majlis Bandar Shah Alam ada beberapa langkah yang kami amalkan, terutamanya seperti langkah 1 mencari pekerja yang layak ataupun yang sesuai untuk jawatan yang diberi. Ini adalah seperti macam contohnya teknik pengambilan pekerja mesti menggunakan kaedah yang betul. Okey, asalkan pekerja tersebut memiliki status yang benar-benar layak untuk mengisi jawatan tersebut. Okey, seterusnya macam langkah kedua pula, kami mengambil langkah melengkapkan kalau boleh kita nak semua kaki tangan yang kita ambil adalah yang berkualiti yang boleh melaksanakan tugasan dengan orang kata berinovasi. Dan seterusnya kita sebagai majikan hendaklah sentiasa bersikap terbuka. Letakkanlah diri kita ni di tempat mereka yang bekerja di bawah kita. Fikirkan dan teliti dengan sebaiknya apa yang mereka perlukan untuk menghasilkan kerja yang baik. Tanya diri anda, sama ada kelengkapan yang ada sediakan ni, adakah ia memenuhi keperluan atau tidak. Okey, seterusnya langkah ketiga, mendapat feedback ataupun tindak balas yang positif. Dan sebagai majikan, kita harus memberi maklum balas yang baik bagi setiap tugasan yang dilakukan oleh para pekerja anda. Ia amat penting dalam meningkatkan produktiviti mereka. Sebagai pekerja, mereka sentiasa ingin tahu adakah mereka melaksanakan kerja dengan baik atau betul? Itu adalah ciri-ciri yang kita amalkan, mindset yang dibina kepada warga kerja Majlis Bandar Shah Alam. Dan seterusnya langkah 4, pendedahan motivasi dan membangun satu semangat ataupun kita adakan satu aktiviti di mana kita menarik perhatian warga kerja ke arah lebih berinovasi. Di mana organisasi bukanlah satu entiti yang boleh berkembang secara sendiri. Mungkin peningkatan produktiviti, peningkatan tahap efisien, peningkatan keuntungan dan sebagainya menampakkan sebuah organisasi kelihatan berkembang. Dan langkah ke-5 pula, kita memberi penghargaan. So kita harus faham keperluan mereka, iktiraf, berikanlah mereka anugerah atas kejayaan dan jasa yang mereka sumbang. Tunjukkanlah mereka begitu penting dalam organisasi dan terima dan toleransi dengan idea yang mereka beri bagi meningkatkan organisasi. Dan tips yang saya boleh bagi ataupun kongsi ialah kita perlu sematkan dalam diri setiap insan ialah tanamkan rasa saling memerlukan antara satu sama lain dan bukannya kita letakkan organisasi dan bukannya kita asingkan orang bawahan ini. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.
Bagi mencapai objektif Productivity Champion ini, bolehkah Tuan Syed terangkan siapakah sasaran dan bagaimana untuk menggalakkan lebih ramai orang mendaftar sebagai Productivity Champion? Terima kasih Cik Amin. Soalan yang baik. Sasaran bagi Productivity Champion ini adalah rakyat Malaysia atau individu-individu yang terlibat dalam usaha peningkatan produktiviti dalam organisasi, iaitu aktiviti atau projek seperti digital transformation, inovasi, kaizen, pengurusan lean dan pelbagai lagi penyelesaian peningkatan produktiviti. Biasanya aktiviti peningkatan produktiviti ini dibuat dalam kumpulan dan semua ahli kumpulan boleh mendaftar sebagai Productivity Champion. Mudah saja. Keistimewaan Productivity Champion ini adalah mempunyai 3 kategori, iaitu leader, practitioner dan talent. Leader adalah bagi pihak pengurusan yang berperanan sebagai penasihat atau menerajui projek-projek peningkatan produktiviti. Practitioner pula adalah ketua atau ahli yang terlibat dalam banyak peningkatan produktiviti dan perkongsian projek. Dan talent pula adalah setiap ahli kumpulan yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti peningkatan produktiviti. 3 kategori ini akan menggalakkan lagi pendaftaran bagi Productivity Champion, Cik Amin. Kerana anda sangat berharga, MPC mengiktiraf anda sebagai Productivity Champion. Tuan Syed, untuk soalan terakhir kita pada hari ini, bagaimanakah cara untuk mendapat pengiktirafan sebagai Productivity Champion? Mudah saja, Encik Armin. Untuk anda, ejen produktiviti di luar sana, anda boleh hantar email ke pc@mpc.gov.my atau WhatsApp ke 010-400-6236 dan nyatakan, saya PC. Kami di MPC sedia membantu anda untuk mendaftar. Productivity Champion. Soalan saya yang terakhir, apakah perancangan dan strategi MBSA dalam mengekalkan pengurusan produktiviti bagi memastikan organisasi lebih produktif dan lebih berdaya saing dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan pada masa hadapan? Terima kasih Tuan Moderator atas soalan tersebut. Baiklah, kejayaan atau kegagalan sebuah organisasi adalah bagi saya berpunca kepada 3 faktor. Pertama, majlis selaku pemimpin menerajui sebuah organisasi, kita hendaklah bergantung kepada pengurusan sumber manusia yang cekap dan berdaya saing melalui perkhidmatan kepada pelanggan. Di sini juga saya merasakan terdapat platform yang mudah bagi pelanggan, di mana kami di majlis menyediakan satu platform mudah iaitu aplikasi iAdu Awam MBSA sebagai salah satu produk bagi memastikan semua aduan pelanggan dapat disalurkan dengan lebih mudah dan berjaya. Alright. Dan selain daripada itu, dasar dan peraturan-peraturan yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui agensi pusat dalam bentuk perkeliling melaksanakan amanah tugas dan tanggungjawab adalah memainkan peranan yang sangat penting, yang mana untuk melaksanakan plan ini dengan jayanya kita harus ada satu dipanggil itu plan strategik yang mana boleh meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan dan akhirnya menjadi benchmark kepada seluruh agensi di luar. Okey, seterusnya pekerja. Pekerja ialah satu orang kata bertindak sebagai pelaksana terhadap gerak kerja yang disusun atur oleh majikan. Majlis Bandar Shah Alam melalui pelan strategik sumber manusia juga telah melahirkan beberapa warga kerja yang multi talent dan berprestasi tinggi, yang mana mereka ni berupaya untuk membantu prestasi ataupun organisasi memudayakan panduan bagi memastikan hala tuju dan visi serta misi majlis tercapai, iaitu kita perlukan kaki tangan yang berinovasi yang mempunyai daya pemikiran yang kreatif dan berdaya saing. Okey, dan seterusnya sistem yang diguna majikan dan pekerja mestilah selaras dan kami di majlis juga menyahut cabaran IR 4.0 yang mana yang telah diberi perhatian menerusi adaptasi eksploitasi kemunculan untuk ditangani ialah meningkatkan pengetahuan pembangunan bakat, kreativiti dan juga inovasi.
Semua warga kerja wajib diberi pendedahan termasuk golongan kumpulan sokongan dalam menghadapi cabaran IR 4.0. Contohnya di majlis juga kita telah mewujudkan pelbagai inisiatif untuk melahirkan bakat-bakat yang bagus dari segi IT, ya, di mana kita menjadikan bakat-bakat ini untuk diketengahkan, melahirkan banyak pelbagai inovasi, seperti contoh di majlis kita ada pembayaran cukai secara online, ya, terutama saman, ya, pembaharuan lesen dan sebagainya lah. Dan dalam menangani pandemik COVID-19 ini, maka pihak pelanggan tidak perlu lagi datang ke majlis dan kita hanya berkomunikasi melalui secara maya. Okey. Dan seterusnya, gabungan satu komuniti atau keluarga yang saling memerlukan. Inilah salah satu tanda aras bagi kecemerlangan sebuah organisasi di samping pengurusan yang bijaksana. Contohnya strategi, ya, merupakan mencari kaedah terbaik untuk mencapai matlamat organisasi melalui usaha membudayakan inovasi dan kreativiti telah orang kata diterapkan di kalangan pekerja organisasi agar semua menjana idea baru untuk kesejahteraan rakyat keseluruhannya, terutama di negeri Selangor lah. Ya, mungkin kita boleh katakan kejayaan organisasi seharusnya tidak lagi dinilai berdasarkan kepada program rutin seperti dilakukan setiap tahun. Sebaliknya, kita buat ukuran terhadap kejayaan yang didasarkan sejauh mana keupayaan kita memperkenalkan perubahan, ada idea-idea baru dalam program-program baru menjurus kepada strategi yang dijalankan. Dan satu lagi bagi saya, struktur, ya, dalam rangka persediaan menjana kecemerlangan organisasi melalui pengurusan yang kreatif. Struktur organisasi perlu disesuaikan, ya, dengan perancangan atau strategi yang telah disusun atur. Ya, tiada guna jika strategi disusun cantik tapi struktur organisasi tidak mampu untuk melaksanakannya. Jika struktur organisasi disusun dengan baik, menepati bidang tugas, maka secara tidak langsung dapat menghasilkan banyak idea dan mendorong melicinkan lagi perjalanan dan matlamat organisasi. Jadi tambahan sekarang ni pula, organisasi memberi ruang dan peluang, serta kebebasan untuk mereka yang melontarkan pandangan terhadap kerjaya dalam organisasi, maka pekerja akan memberi idea yang bernas dalam ruang yang disediakan. Ya, kita banyak platform untuk menunjukkan bakat-bakat, seperti banyak dianjurkan berbagai anugerah, dan itu adalah platform yang terbaik lah. Dan bahkan struktur organisasi yang baik juga perlu ditunjangi oleh seorang pemimpin yang baik dan cekap. Mereka ini juga berperanan sangat penting dan mempunyai kuasa dalam menggerakkan dan memajukan organisasi. Kegigihan pemimpin juga sebagai contoh kepada pekerja dan boleh menukar kepada organisasi yang berkaitan lebih efektif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. So, kerjasama juga antara pemimpin dan pekerja dalam organisasi menjadikan sikap positif terhadap kerja sekaligus dapat memudayakan amalan inovasi di tempat kerja. So, selain daripada itu, faktor budaya organisasi. Budaya organisasi ini penting kerana budaya organisasi bertitik tolak dari kefahaman penghayatan ilmu yang segar, maka adalah menjadi kewajipan kepada pemimpin, pengurus organisasi melaksanakan penghayatan ilmu dalam kalangan kaki tangannya. Dan orang kata tuntutlah ilmu sejauh mana pun demi untuk memertabatkan organisasi yang terbaik dan orang kata bertaraf antara bangsa. Selain daripada itu, budaya kerja berpasukan dan melaksanakan mekanisme syura atau musyawarah adalah dilihat sebagai aspek penting dalam membantu organisasi yang cemerlang. Seharusnya medan musyawarat dapat mencungkil banyak idea baru dalam kalangan pekerja, dan bukan itu sahaja, melalui perbincangan maka beberapa perkara baru juga dapat diterjemahkan dan diselesaikan dengan cepat, mudah dan orang kata lebih kreatif. Dan akhirnya saya juga ada juga membuat satu pelaksanaan pembangunan dan penyelidikan berkaitan dengan bagaimana untuk menjadikan sebuah organisasi yang berdaya saing. Di sini
adalah penting para pekerja berkongsi kepelbagaian ilmu dalam usaha meneroka dan menyelidik bidang baru dalam konteks kreatif. Seterusnya, keupayaan berfikir secara kreatif dan inovatif memperkenalkan dan melaksanakan idea-idea baru tidak akan membawa sebarang manfaat sekiranya pekerja dalam organisasi yang berkaitan tidak memiliki nilai-nilai integriti yang tinggi. Maka konsep integriti dalam bahasa yang mudah ialah memiliki kepribadian mulia, yakni nilai-nilai yang unggul pada diri individu dan organisasi sendiri. Kepribadian mulia ini termasuklah sifat amanah, rajin, bertanggungjawab, menepati masa, berdisiplin dan semua sifat-sifat positif dalam diri seorang individu. Ini bermakna nilai kreatif dan inovatif juga dipupuk dalam organisasi seawal yang mungkin. Ini penting agar pekerja dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Jadi kesimpulannya, organisasi berlandaskan pengurusan yang kreatif merupakan satu proses transformasi dalam perkhidmatan awam dalam pewujudan konsep organisasi berasaskan pengetahuan memerlukan satu perubahan paradigma pembangunan sumber insan, khususnya kebolehan penciptaan ilmu. Dan ianya juga merupakan proses berterusan dan mempunyai kesan positif kepada organisasi dan pekerja-pekerja. Sokongan dan komitmen pengurusan adalah amat penting yang mana bagi saya menentukan matlamat dan tahap kecemerlangan sesebuah organisasi tersebut. Kepuasan bertugas, ini salah satu lagi di mana aspek penglibatan mereka di dalam membuat keputusan dan merupakan kesan menggalakkan proses pembelajaran yang berterusan. Ianya juga akan meningkatkan kebolehan dan keupayaan mereka untuk terus mencari penyelesaian kepada satu masalah dengan ini budaya pembelajaran ini akan digabungkan dengan strategi organisasi. Satu model organisasi yang kreatif yang berguna akan boleh diwujudkan bagi menjadikan rujukan kepada semua ahli dalam organisasi tersebut dan bagi menyokong aspirasi kerajaan untuk menggapai SDG 2030, wawasan tidak terkecuali orang kata MBSA pun terlibat antara majlis yang terlibat menjajarkan strategi pelaksanaan pendigitalan agensi dengan transformasi digital sektor awam. So kami juga ada plan strategik ICT yang mana kami bangunkan menjadi pemangkin kepada kesinambungan kerajaan digital mampan. Terima kasih Cik Wan Suraya di atas penerangan serta perkongsian itu tadi. Demikianlah betapa pentingnya amalan pengurusan produktiviti yang cemerlang di organisasi. Inisiatif ini penting untuk peningkatan pertumbuhan produktiviti yang dipraktiskan dalam organisasi dalam memberikan kesan terhadap prestasi organisasi dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita iaitu Cik Wan Suraya dan Tuan Syed Muhammad Al-Hafiz di atas perkongsian yang produktif pada hari ini. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif dan kekal produktif.